Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan semua, Ustaz just nak recap apa yang berlaku dalam kelas tadi kan, kelas dekat Zoom tadi. Okay, sebelum tu doa dulu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay. Sedikit apa yang berkenaan dengan kelas yang Ustaz tadi. Kepada yang tak dapat ikuti, boleh tengok video ni. Okay, tadi Ustaz ada sentuh berkenaan dengan rukun solat. Rukun solat. Pada kelas-kelas yang minggu lepas, Ustaz ada bagi tahu berkenaan dengan cara bersuci, kaedah taharah, kaedah bertayamum kan, dan kaedah beristinja. Semua Ustaz ada sentuh dah. Kemudian last kelas Ustaz sentuh pasal berkenaan dengan khusyuk. Macam mana cara nak khusyuk dalam solat. Salah satunya kita tahu setiap perbuatan dan juga rukun di dalam solat. Okey. Ustaz tak nak sentuh banyak berkenaan dengan syarat-syarat sah solat semua, tak nak. Untuk kali ni, untuk kelas tadi, Ustaz nak sentuh berkenaan dengan rukun solat dulu. Rukun solat. Rukun solat kesemua sekali ada 13 rukun solat. Okey, ada 13 rukun solat. Bermula daripada niat sampai ke niat. Selepas niat apa? Lepas niat dia ada takbiratul ihram, kemudian ada al-Fatihah, seterusnya rokok, semua itulah sampailah sekali tertib yang ke-13. Ada 13. Dalam ke-13 rukun solat ni dia terbahagi pula kepada 3. Iaitu yang pertama kita panggil sebagai rukun qalbi, bukan kalbi, rukun qalbi. Yang kedua rukun qauli, dan yang ketiga rukun fi'li. Ada 3. Qalbi, qauli dan juga fi'li. Apa itu rukun qalbi? Qalbi ni maksudnya niat. Qalbi ni maksudnya niat. Apa pula maksud niat? Niat tu adalah hati, lintasan hati. Qalbi bukan kalbi. Kalbi tu adalah anjing. Ini nak menceritakan tentang qalbi, hati. Rukun qauli. Qauli apa qauli? Qauli percakapan, tutur katanya. Ustaz kata ni, cakaplah sebutan. Fi'li apa? Fi'li perbuatan. Contohnya rokok, i'tidal, itu semua perbuatan. Qalbi, rukun qauli contohnya baca al-Fatihah, tu qauli, sebutan. Okey, yang Ustaz nak cerita pada hari ni, yang Ustaz dah cerita pada petang tadi adalah berkenaan dengan rukun yang pertama, iaitu rukun qalbi, bukannya kalbi. Qalbi bermaksud hati. Maksudnya rukun qalbi bermaksud lintasan hati, bukan lafaz, bukan yang disebut. Okey. Rukun solat yang pertama adalah niat, iaitu rukun qauli, rukun qalbi yang Ustaz nak sentuh ni lah berkenaan dengan niat. Maksudnya lintasan hati ataupun gerak hati. Tengok ini, gerak hati beserta amalan. Gerak hati berserta amalan. Inilah kaedah niat yang dipakai oleh imam-imam yang disepakati oleh imam-imam mazhab Syafi'i. Dalam erti kata dalam bahasa Arabnya, niat tu apa? Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih. Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih. Kita niat ni, cara nak berniat ni kan, cara kita niat ni mestilah disertai ketika takbiratul ihram. Maksudnya time kita angkat takbir tu Allah, time tu kita niat Allahu akbar. Bukannya niat dulu baru Allahu akbar, ataupun Allahu akbar kemudian baru niat. Tak, serentak. Time angkat takbir Allahu akbar, baru ketika itulah kita niat. Okey. Ketika kita berniat dan ketika kita mengangkat takbir, ingatlah bahawa sebenarnya kita sedang berazam dan bercita-cita untuk solat. Tak ada kata-kata, tak ada suara. Tak ada kata-kata, tak ada suara. Nanti Ustaz akan sentuhkan kenapa tak ada kata-kata, kenapa tak ada suara, Ustaz. Okey. Okey, jadi stop situ dulu. Ustaz nak sentuh berkenaan dengan niat. Niat ni, kalau nak niat, kita kena tahulah syarat-syarat sah niat. Nak tahu niat kita tadi sah ke tidak. Yang pertama, syarat sah niat mestilah di dalam waktu solat. Di dalam waktu solat. Contohnya sekarang ni kan, contoh
kejap lagi isyak lah. Dalam setengah jam lagi nak isyak, nanti nak solat isyak lah. Bukan, itu tak kira niat lagi tu. Memanglah kita niat nak solat, tapi kita bukan itu kaedah yang diguna pakai oleh imam mazhab Syafi'i. Imam mazhab Syafi'i yang pertama mestilah dalam waktu solat dengar ada azan Allahu akbar, Allahu akbar. Okey, kita pun niat nak solat. Tu pertama syarat dia. Yang kedua, dengan lintasan hati, bukan lafaz. Ingat tak Ustaz kata tadi, bercerita untuk solat tak ada kata-kata, tak ada suara. Maksudnya bukan dari segi lafaz. Niat tu cukup sekadar di dalam hati, tak perlu dilafazkan pun. Ustaz, dulu kecil-kecil belajar, tak apalah, yang kecil-kecil tu tak salah pun sebenarnya belajar. Cikgu, ustazah ajar waktu kecil-kecil tu dah betul dah. Cuma ini sebagai ilmu tambahan. Alhamdulillah dapat juga ilmu tambahan ya. Kalau tak, kita duk guna pakai yang kecil dulu sampai kesudah lah. Okay. Jadi niat itu lintasan hati. Lafaz pula yang Ustaz kata usolli yang kita dah sebut tu, itu adalah lafaz, itu susunan kata, susunan ayat. Tapi niat pada asalnya adalah lintasan hati, cukup di dalam hati. Okay. Yang ketiga, tadi dulu lintasan hati kan. Yang ketiga, dalam keadaan berdiri jika mampu. Contoh kalau kita sakit sampai tak boleh nak bangun langsung, barulah kita boleh niat nak solat tu dalam keadaan kita baring ke, terlentang ke, tak kisahlah. Tapi kalau kita sakit, contohnya sakit kaki sekejap kan, sampai tak boleh nak solat berdiri, tapi kita boleh solat duduk, betul. Tapi niat lama ke? Tak pun, niat dalam 10 saat 20 saat macam tu je kot. Jadi kalau mampu berdiri, berdirilah sekejap untuk niat dan takbiratul ihram. Kemudian nak duduk-duduk lah. Contohnya macam ni Ustaz tengah duduk ni kan, berdiri kejap kan, berdiri kejap, Allahu akbar, kemudian duduk. Kemudian teruskanlah solat dengan duduk. Yang penting berdiri sekejap jika mampu. Okay. Yang keempat, yang ketiga. Yang keempat, mestilah menghadap kiblat. Tapi Ustaz tadi tak menghadap kiblat lah. Mestilah menghadap kiblat. Yang keempat. Yang kelima, buat dalam keadaan sengaja, bukan niat secara terpaksa ataupun ragu-ragu, tak. Buat dalam keadaan sengaja. Sengaja kita niat nak solat apa waktu tersebut. Yang keenam, yakin niat kita itu adalah sah. Yang keenam. Dan yang ketujuh, tidak melakukan perkara yang membatalkan niat. Contohnya, tengah-tengah solat tiba-tiba nak tukar niat, tak jadilah nak solat maghrib, nak solat isyak lah. Tak boleh, dikira batal solat kita. Contoh yang kedua, kita bercadang nak berhenti solat. Bercadang nak berhenti solat. Contoh tengah solat kan, tiba-tiba telefon bunyi, kring kring. Mula-mula dengar tak apa lagi. Kemudian kita pun duk kata dalam hati kan, kalau orang tu call lagi sekali, aku nak angkat ni. Aku kena berhenti solat, aku nak angkat. Itu dah kira batal dah, walaupun telefon tak bunyi lagi buat kali kedua. Jadi berhati-hati. Okay. Contoh yang lain, kita ragu-ragu dengan niat kita kan, kita angkat takbir tiba-tiba kan, tadi aku niat solat maghrib ke solat isyak, pun batal. Jadi berhati-hati dengan lintasan hati kita, berhati-hati dengan niat kita. Okay. Yang ketujuh dah. Yang ke-8, disertakan ucapan takbiratul ihram. Maksudnya Allahu akbar. Tak bolehlah kita niat, tak boleh, kena sebut Allahu akbar. Ada tadi dalam kelas tadi terbaik, ada soalan tanya, Ustaz, panjang mana takbiratul ihram tu? Sebaiknya mengikut tajwid lah. Allahu akbar, cukup sekadar 2 harakat. Allahu akbar. Cukup sekadar 4 dan juga 6. Bukan 2. Cukup sekadar 2, 4 ataupun 6 seperti dalam tajwid. Kan? 2, 4 dan juga 6. Allahu akbar. Ada ulama mengatakan ikut imam fiqh boleh dipanjangkan sehingga 6 alif, iaitu dalam kadar 12 harakat. Allahu akbar. Ataupun boleh dipanjangkan sehingga 7 alif, iaitu 14 harakat. Allahu akbar. Cukup. Dah tak payah panjang-panjang lagi dah. Cukup sekarang 14 harakat je. Okey. Itu yang ke-8. Yang ke-9, niat itu berlaku dalam takbiratul ihram.
Allah, tengah niat ni, tengah niat, Allahu Akbar. Contoh. Dan yang ke-10, mestilah syarat sah niat, mestilah mukallaf, iaitu Islam, baligh dan juga berakal. Dan juga yang terakhir, mestilah mumayyiz, tahu baik buruk dan juga tahu rukunnya. Okey, itu berkenaan dengan syarat sah. Kita pergi kepada rukun niat. Tadi syarat sah niat, ini adalah rukun niat. Rukun niat ada 3 sahaja. Yang ni kena tahu betul-betul. Kena ada 3 sahaja, iaitu qasad, ta'arud, dan juga ta'yin. Qasad tu apa? Qasad itu maksudnya usalli, sahaja aku solat. Yang kita duduk baca tu, sahaja aku solat, itu qasad. Dalam bahasa Arabnya usalli, itu adalah qasad. Yang kedua, ta'arud, penentuan fardu solat. Maksudnya usalli farda, solat fardu wajib sebut farda. Usalli farda, usalli farda, kena ada dua ni. Kalau tak ada ustaz, tak boleh, tak sah. Kena ada dua ni. Dan yang ketiga, ta'yin. Ta'yin tu penentuan waktu solat, iaitu kita nak solat apa, kan? Kalau dalam bahasa apa? Sahaja aku solat, itu qasad. Ta'arud apa? Sahaja aku solat fardu, itu ta'arud. Ta'yin, kena sertikan solat apa? Sahaja aku solat fardu maghrib. Maka cukuplah Allahu Akbar. Tak perlu, maksudnya cukuplah rukun niat tersebut. Tak apa kalau tak sebut 3 rakaat, tak apa kalau tak sebut lillahi ta'ala. Maksudnya niat kita tu komplit. Usalli fardhu maghribi, Allahu Akbar, cukup. Kerana apa? Kenapa tak perlu sebut rakaat? Kerana rakaat memang daripada zaman Rasulullah sampai ke kiamat takkan berubah solat fardu dia. Kalau 3 rakaat pagi solat maghrib, 3 rakaat sampai ke kiamat. Lillahi ta'ala pun sama. Tak perlu sebut. Kerana apa? Sebab memang kita solat ni hanya untuk Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai kita Allah. Niat tak masuk ustaz. Tak masuk apa kebenarannya? 3 je. Usalli fardah subhi, dah cukup. Yang tak masuk tu usalli sampai ke sudah. Jadi jaga niat kita daripada awal. Niat merupakan rukun solat yang pertama. Barulah rukun-rukun yang kedua, ketiga, keempat sampai ke-13 tu terjaga, insya-Allah. Jaga yang pertama, insya-Allah Allah pelihara yang sampai ke yang terakhir, yang ke-13. Okey, dapat Okey. Jadi sampai di situ sahaja berkenaan dengan rukun qauli pada minggu ni. Kemudian ustaz ada tinggalkan satu doa amalan. Nanti boleh buat voice recording, hantar dekat ustaz, iaitu apa doanya, macam yang Tuan Rashidi bagi tahu ke atas tu, kan? Ke atas tu, Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Doa elak diri kita daripada bala bencana, musibah. Baca seelok-eloknya, yang dijadikan amalan, baca 3 kali pada waktu siang, akan terhindar diri kita daripada musibah sampai ke petang. Baca 3 kali pada waktu petang, akan terhindar sehingga ke pagi keesokannya. Okey. Jadi sekian itu daripada ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.